A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan ketua kuasa gubalan penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan dan peringkat yang berkesempatan hadir, tuan dan puan dan mata Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dapat kita bersama-sama, bak kata orang kan saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan berbulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dia pantun, saya pun pantun juga lah. Tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, hari ini tajuk yang telah dipilih bukan kaleng-kaleng tuan. Fitnah digital millennium. Macam itulah lebih kurang. Jadi nak beritahu fitnah millennium digital ni, millennium tu apa? Millennium tu alam. Digital tu zaman sekarang, zaman teknologi. Jadi fitnah zaman teknologi maklumat sekarang. Jadi apa-apa pun fitnah adalah fitnah. Fitnah ni ada dua keadaan. Keadaan pertama, bercakap sesuatu perkara yang tidak benar, tuduhan, khabar, kisah dan seumpamanya yang direka-reka. Satu lagi fitnah maksudnya ujian dan dugaan dalam hidup hari ini. Kita ambil yang pertama dulu. Fitnah ni sebagai satu tuduhan, khabar ataupun kisah dan seumpamanya yang direka-reka atau diada-adakan untuk menjejaskan imej, marwah dan menjatuhkan kredibiliti seseorang. Maksud kredibiliti ini berasal perkataan Latin Greek, iaitu aikredos. Aikredos yaitu kebolehpercayaan. Jadi kredibiliti itu rasa dari usia itu. Saya mau ulung memang seru. Atau ibu jauh gitu cuma nolak. Kau jangan ini nolak. Jadi kredibiliti itu kebolehpercayaan. Jadi dengan datangnya fitnah kabar dan tuduhan itu, tujuannya menyebabkan supaya dia tidak lagi dipercayai, tidak lagi diyakini sebagai seseorang yang baik akhlak dan sifatnya. Dan Islam menegaskan bahawa perbuatan menabur fitnah itu, menyebarkan fitnah itu adalah merupakan satu perbuatan yang keji, tercela dan terkutuk. Maknanya benda tu kalau dapat tahu memang hina betul lah. Tak elok betul perbuatan seperti itu. Oh tak payah itu. Patutlah. Kena ulang balik. Dan perbuatan fitnah itu termasuk dalam kategori dosa besar yang tidak mendapat keampunan daripada Allah, melainkan ia diselesaikan sesama manusia yang difitnah itu. Jangan main-main kan, bergaduh dengan orang kasih settle. Kita cakap orang macam-macam. Kita rasa kita bertaubat, kita syok sendiri, dah selesai. Belum tahu gitu tuan. Itu sebab apa yang cakap-cakap pasal orang, hati-hati. Contohlah, kalau saya bercakap dengan abang yang depannya kan, saya cakap bondo lah abang, menyampah aku tengok. Tapi dia pula
hari-hari jumpa saya boleh jumpa dia, boleh minta maaf, kan? Saya boleh minta maaf, sorry lah bang, itu saya cakap, ayolah, dia pun, saya pun ada kat cakap, okey, sebab jumpa. Tapi jenis yang tak jumpa, tengok dalam phone, apa bodoh tak dibalun dalam telefon. Sol. Jadi sakit pula hati aku tu tadi. Asal nampak dengan Samsul debat pun kono, betul kan? Macam lah sebut kan? Sampai kan ada yang komen, tukar nama lah ustaz. Apa masalah kau Abah Adan bagi nama? Masalah kau kan? Jadi kadang-kadang orang melabelkan. Satu Samsul habis semua Samsul terbalik. Macam itulah kan. Tapi saya yakin tak. Saya yakin tak, sebab ada di kalangan yang dekat dalam media sosial tu ambil kesempatan nak jadikan benda tu sebagai gurauan. Dia main letak je nama Samsul lain. Sedangkan kita kena belajar dan lebih hati-hati. Siapa nak Samsul depan? Okey. Amal Samsul gau pun kono, ya. Saya buat, aku kono bangsamu bang saya. Ya. Tapi orang yang berkenaan, contohlah kan, contoh paling jelas Samsul Yusof. Yang paling rajin bagi komen orang perempuan. Kan? Lelaki yang dia lah, yang konon lagak-lagak macam konon memahami salah perempuan lah, yang faham macam tu kan. Bersabarlah. Semoga simple je cerita. Siapa kenal Samsul Yusof ni? Betul-betul lah, rapat betul kan dia. Kan? Saya ada lah communicate dengan dia, tapi bercakap lah. Tapi tak adalah saya sampai tahu detail apa masalah dia dengan isteri. Saya tak pernah tanya apa dulu. Jadi siapa kita nak judge orang? Kita pun tulis ni tak berguna, orang ni macam ni. Tak adalah. Aku tahu dia lelaki ni dia tak bagi nafkah pun. Kita pula cakap dia dah bagi. Orang ni sebenarnya yang tak tahu. Orang ni yang buat tak nampak, lelaki ni dah bagi. Siapa yang tahu detail benda tu? Tengok transaksi tu. Siapa yang tahu hubungan mereka ni takat mana, masalah level mana? Yang dia file ke mahkamah ke apa? Itu bukan kita punya concern. Allah Ta'ala hidangkan benda tu untuk kita supaya apa? Jadi ibrah pengajaran untuk kita sebagai ujian dan dugaan. Mudah-mudahan aku terhindar daripada ujian seperti ini. Ni kita lah komen lebih-lebih rumah tangga sendiri pun berterabur nak cerita pasal orang. Contohlah lebih kurang kan. Cuba cerita rumah tangga mana tak ada masalah. Semua ada masalah kan. Samsul debat tak ada masalah. Ada yang masalah, bini mengajuk, asyik ceramah kerja kan. Baru balik daripada Perak, Penang berapa hari, baru sampai ke rumah sekejap jam dah pergi Melaka malam ni kan. Sok pagi dah petang sok, malam sok rompin cipiki. Tak masalah, tak ada masalah juga. Lepas tu ada lah buat cerita, kesian bini banyak kena tinggal, tahu rumah tangga dia tu cerita dengan orang. Orang bawa cerita kan. Contoh lah, bila isteri saya sangat memahami. I love you tadi. Iya, jadi bila orang membuat andaian seolah-olah kita ni sebahagian daripada orang bahaya. Jangan. Ya? Kena pula kita dah cakap macam-macam. Benda tu selesai. Dia berdua selesai. Tak kisahlah macam mana kesurahan ke mahkamah. Tapi yang kita kata-kata, kita kutuk-kutuk, kita tuduh-tuduh yang tak tepat tu macam mana? Tergantung kepada Allah Ta'ala. Selagi mana kita tak minta maaf dengan orang yang kita cakap. Tu saya kata tadi, dengan abang ni kita jumpa lagi boleh cakap. Yang dalam TV tu, yang orang perempuan tengok pukul seboleh hari Ahad tu, yang rancangan, saya tak nak sebut kan, saya tak nak sebut nama rancangan tu dekat dalam TV pun saya tak nak sebut. Sebab dia tak taja program itu malam, dia tak buat liputan apa-apa. Jadi semalam nak sebut TV tu. Nampak? Iyo tuan-tuan. Jadi mak dia kata, jangan mana-mandai, hati-hati kan? Dosa besar yang mana Islam melarang dan mengharamkan perbuatan melakukan fitnah atau menyebarkan berita-berita fitnah. Maka masyarakat Islam
perlu menjauhi daripada terlibat dengan perbuatan fitnah dengan cara meneliti atau menyiasat setiap berita yang diterima terlebih dahulu, tabayun, dan tidak menjadi wakil menyebarkan berita-berita palsu atau fitnah. Macam mana jadi wakil? Wakil ni apa maksud wakil ni? Melalui media sosial. Kita pun masuk dalam grup. Weh, betul ke? Dongan macam ni, macam ni. Kita pun masukkan. Masuk bagi link. Kita bagi linknya, bukan kita yang type pun dalam link tu. Kawan kita pula tak baca pun soalan kita ke atas tu, betul ke ni guys? Macam tu kan. Betul, kita pun bagi link. Kawan ni terus ambil link tu pula share. Yang share tu pula bukannya grup kembang setaman. Dia masuk dalam grup Persatuan Kuliah Duha Muslimat. Contoh kan. Yang seorang tu lah masuk dalam grup AJK Masjid lah, ada lagi tak kono-kono kan. Itu semua tu tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan posan kat tuan-tuan, termasuk bercakap. Grup komen banyak tuan. Saya kadang-kadang scroll copet lah nak tengok bawah tu cerita apa. Tu lah tu. Grup banyak apa nak tuan. Siapa yang dulu masa sekolah lu Abah Yaskar lagi banyak grup. Abah tukar-tukar camp kau, tukar-tukarnya. Abah polis tukarnya, naik pangkat tukar-tukar. Dia pun tukar sekolah. Banyaklah grup kan. Tapi tuan-tuan ada seorang menteri lah, saya tak nak sebut lah. Saya tak nak sebut nama menteri tu. Dahulu pernah ketika orang marah dengan dia, orang buat grup pasal dia. Grup Kami Benci, nama menteri tu. Grup Kami Benci dia, dan dia tu dalam grup tu. Saya fikir hari-hari orang hamun dia ni 3 kali dia live group, orang add dia balik. Macam tu. Kita ni nasib baik lah, orang marah kita tak ada sampai buat grup. Dia marah kat menteri, dia bubuh nama menteri. Saya tak nak sebut nama sebab menteri tu cerita saya. Ustaz tengok Ustaz kan. Dia buat grup, grup dia benci saya ni. Grup benci Datuk kan. Berapa tu 40 orang dalam tu, termasuk Datuk tu dalam tu. 3 kali aku live grup, dia masuk aku balik. Sudahnya aku biarlah, nak kutuk apa kutuk lah dia kata. Macam tu. Kita kalau belum sampai buat grup tu okey lah. Ada orang tu sampai buat grup kan. Jadi tabayun. Apa maksud tabayun? Selidik dulu, siasat dulu. Jangan main sebar je. Tak pasti jangan kongsi. Tentu orang perempuan tak pasti jangan kongsi. Orang lelaki dah awal galak. Makna dah confirm, share. Tapi nak share pun kalau confirm share yang baik-baik je. Orang lelaki pun sama. Jangan cakap orang perempuan yang membawang. Orang lelaki pun sama. Ya. Jadi firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membuat satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah pada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa penyebaran fitnah boleh berlaku dengan pelbagai cara atau kaedah yang boleh difahami, sama ada melalui percakapan ataupun isyarat perbuatan. Contohnya orang cakap, mana ni orang yang problem tu, menunjuk isyarat. Kawan tu lah mata kero, pandang orang lain, dia pun senia, bola senia. Ada satu kisah di luar negara kan, yang dia orang ada museum yang dia buat karakter personality tu pakai lilin tu, patung wax macam orang kan. Dia buat patung artis,
Lepas ni patut ikon ni, bekas-bekas presiden tu dibuat balik. Lepas tu satu ruang lagi, penjenayah-penjenayah terkemuka. Ada sekali tu cleaner tu dia tengah cuci-cuci tempat tu, dia alihkan patung tu dan letakkan kat sudut tu. Bila dia lap, dia cuci-cuci, yang dia alih tu dia letakkan mana? Dia terletak dekat mana? Dekat kawasan penjenayah. Kemudian bila dia mau dia bersih-bersih, dia terlupa alihkan tempat dia balik. Muzium buka, orang datang. Orang datang ambil gambar. Dia cakap ni muka-muka tersebar. Dia saman keluarga dia tu, saman pemilik muzium tu. Mana? Apa tak? Dengan signal isyarat macam tu ya, walaupun gambar, walaupun ini boleh. Itu lain kali lah kita belajar pasal kuliah terpanggil lah peguam. Cerita tentang fitnah, bawah Defamation Act, bawah Akta Fitnah. Kan? Macam mana cerita libel, slander, macam mana? Mana yang jelas, ada publication, ada damage, ada tak? Kan? Contoh. Okey, jadi isyarat atau tulisan yang membawa hukum haram. Sekarang ni muncul pelbagai penulisan, image dan video yang tular melalui media sosial sekarang lagi dahsyat. Sambil bercakap, tahukah anda, cik, keluar pula surat gambar. Waktu gambar orang tengah berjalan, tengah cakap, tengok muka-muka macam tu kan. Lepas tu siap dengan tulisan tu, dokumen tu, surat tu keluar zap sekejap je, kita pun tak payah baca dah. Bawa satu ngau tulisan. Itu pun nampak, betul dah keluar surat dah ni, betul dah ni, kita pun percaya. Itu yang pilihan raya itu kan, bukan nak cerita politik lah, tapi masa pilihan raya itu, yang rancang media sosial, tu tengok. Kan? Berlawan-lawan, yang ditunjuk macam ni, yang ditunjuk, yang dijawab balik, yang ditunjuk balik. Tu warning kita. Kan? Jadi, pilihan raya yang paling unik dalam negara kita, tuan-tuan. Pangkahnya tak nak ni, pangkah ni tak nak ni, dua-dua dah pek. Macam itulah. Yang faham tak faham sudah. Tuan-tuan. Jadi, rezeki. Tuan-tuan. Jadi bila dia tularkan image, video dengan lagunya, dengan meyakinkan, dia tunjuk pula gambar pertemuan tu, gambar dua orang tu. Lagilah orang cakap, wah, itu gambar hiasan dia. Kan? Jadi masyarakat ada yang menyalahgunakan kemudahan ini untuk menyebarkan satu perkara, maklumat dan berita tanpa penjelasan atau tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dan kesahihan. Itu sebabnya termasuklah yang bekerja dalam bidang jurnalism, bidang kewartawanan pun kena hati-hati. Memang betul mereka ada satu, orang kata, perlindungan dari segi undang-undang untuk memberikan satu kenyataan bersifat pandangan. Tetapi kena hati-hati sebab penyebaran dia boleh menyebabkan orang salah faham. Contohlah, kalau ingatlah Samsul Debat dulu pernah berlakon dalam filem This Is Pilar. Watak saya dalam tu tak sampai seminit. Seminit saya kuliah maghrib, seminit ada satu kuliah lagi, syuting tu berlaku pukul 3 pagi. Tak tidur orang kampung yang pelakon tambahan tu nak nunggu saya camah pukul 3. Masa tu saya camah kat KL ke mana, balik sampai ke balik sampai kat Asim nanti tu. Sampai dekat Asim nanti tu dah lambat, pukul 3 pagi baru syuting. Itu pun dah sampai pukul 1-2 pagi tu ada tengah babak lain dengan shoot. Saya pun masuk tu shoot, tak. Jadi dengan cara tak langsung, tiba-tiba Samsul Debat dipanggil pelakon. Dengan tahap berlakon tu watak ceramah aja. Lepas tu adalah beberapa siri drama sebagai watak tak utama, jangan risau. Jadi hanya sebagai appeal je macam tu kan. Jadi lepas keluar tu, berlakulah pelancaran filem tu. Dia minta Samsul Debat datang. Saya datang lah, tengok pelancaran filem. Keluar muka aku. 1 minit, tak sampai seminit, 2 babak. Campur-campur baru sampai seminit. Betul lah. Yang best tu soalan wartawan selepas tu. Wartawan tanya Samsul Debat, apa perasaan Samsul Debat setelah bergelar pelakon? Seminit punya hal kau tanya soalan tentu. Saya pun berhati-hatilah dengan statement saya.
takut orang keliru antara Samsul Debat dan Samsul Yusof. Jadi bila dia tanya tu, tak adalah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikutkan program TV Hijrah, ingat tak program 2 Samsul? Sepatutnya 3 Samsul. Samsul Debat, Samsul Rau-Rau, Samsul Yusof. Tapi masa tu saudara Samsul ni dia terlibat dengan nak siapkan filem Munafik, dia tarik 2, tinggal 2 Samsul. Itulah cerita nak wayar terlampai. Lepas tu kan, aku dah lupa dah cerita wayar. Wartawan. Wartawan kan tanya saya, tu salah pertama, apa perasaannya ni bang? Saya kata biasa, tak ada apa, watak saya tak sampai seminit, saya kata tu. Soalan kedua tu paling bahaya. Kalaulah ditawarkan untuk berlakon dalam filem-filem yang lain dengan watak yang lain, adakah saudara Samsul Debat sudi terima? Tu dia tanya. Dia tanya, sudi terima tak? Dia kata. Saya cakap, tengoklah jadual ceramah saya. Saya ceramah pun tak tahu timing saya penuh ni. Kata. Itu pun pukul 3 pagi saya shoot tu. Ialah maknanya saudara Samsul sudi tak untuk berlakon lagi untuk watak yang berbeza. Saya kata tak boleh lah pemekak ni. Kan? Tak boleh kan? Ya, jadi dia tanya, jadi apa? Adakah saudara Samsul sudi terima kalau ditawarkan watak yang lain? Saya kata, tengoklah. Kalau sesuai kan, watak tu dengan masa tu, saya cakap tu. Maknanya sudilah. Ilah apa hal diulang 3 kali tu kan? InsyaAllah tengok jadual. Saya kata. Yalah maknanya sudi tak? Yalah sudilah, cuma tengok masa saya. Saya kata macam tu. Tahu tak keluar apa dalam khabar esok tu? Samsul Debat ingin mencuba watak baru. Wah, hajar betul. Soalannya apa tadi tu kan? Saya ingat, saya ni Samsul Debat ni, dia ingat apa orang tanya. Apa orang cakap dengan dia. Fakta insyaAllah dia ingat. Jadi, itulah bahayanya tuan-tuan. Dia pusing apa yang dia cakap. Lepas tu saya panggil lah peguam, dia kata tak boleh sebab wartawan dia memang ada satu clause tu, dia boleh keluarkan pandangan dia. Panjang lah, melainkan benda tu memang directly dia cakap tentang akhlak dan maruah gitu. Jadi saya bagi warning je lah, bagi surat lah kan. Ya kan, tanya kalau ditawarkan adakah sudi timur, saya kata tengok jadual saya. Dia boleh keluar tajuk Samsul Debat ingin mencuba watak baru. La ilaha illallah. Bayangkan tu. Arah. Dia tanya, kalau lah ada peluang untuk kahwin lagi, agaklah soalan jam tu. Mampu kan. Tak apalah jawab. Samsul Debat sudah bersedia. Agak macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Yang sekarang mana macam-macam ni balon kat orang. Dia kata, hari-hari ceramah pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Apa hal kau agak aku? Keluar dalam media sosial kan. Namun yang lebih merisaukan lagi ialah maklumat dan berita disebarkan itu bermotif dan bertujuan untuk melakukan pembohongan semata-mata. Lebih dahsyat lagi menjadi fitnah, seterusnya mengaitkan individu atau pihak tertentu. Terdapat beberapa kesan negatif sekiranya perbuatan fitnah dilakukan. Pertama, menjejaskan imej dan maruah, memberikan kesan dampak negatif terutama pada individu yang difitnah. Kesan fitnah mengakibatkan imej dan maruah individu tercemar di sisi pandang masyarakat, jadi bahan kritikan, cemohan serta sindiran tanpa penghujung. Fitnah bukan saja terkesan pada individu terlibat, malah turut melibatkan ahli keluarga. Keluarga pun kena. Laki kau semalam. Kan? Iya, tuan-tuan tengok dekat sekolah, dekat bilik guru. Ya Allah. Ada cerita kan? Saya tak cakap semua lah, ada sekolah tertentu lah. Ya.
Kalangan masyarakat, anak-anak kita pergi sekolah, bapak kau semalam yang mau keluar cerita. Aku baca ada cerita pasal bapak kau. Ada cerita baru pula keluar. Samsul Debat ada 4 isteri. Ikut cerita-cerita mungkin ada. Cuma keberaniannya belum sampai, tuan-tuan. Isteri saya pun tanya, bang betul ke ni bang? Kata kan, tanya salah dia. Baik jawab Muhammad. Tepuk dada, tanya lah Iman. Yang rasa macam mana? Macam tu kan. Itulah saya fikirkan sendiri. Kan? Yang sebenar tuan-tuan, kita pun tak berani cakap. Tak, orang lelaki jangan terlajak cakap. Abang tak ada dah. Cakap kau pernah ponek dah cik. Itu nak jadapkan hati tuan-tuan. Jangan. Kita cakap lah. Macam orang cakap lah. Anak 3 je kau. Setakat malam tadi berunding baru 3. Tak tahu lah kok malam kan ada lah persetujuan baru. Bagaimana macam kan. Beranak lagi. Iyo, jangan lebih-lebih kan. Kebanyakan yang cakap aku macam mana pun tak ada. Tambah-tambah tu lah bini aku. Jangan berani-berani. Iyo. Itu sebab orang perempuan kalau nampak orang kahwin lebih, jangan tahu marah, gatal, jantan tak guna, mampu lagi baik. Jangan. Tahu tanda tangan. Ya Allah. Jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Macam tu. Itu boleh cerita perempuan. Laki aku takkan beraninya. Seorang tu pula. Kan? Dia fikir ini melimau lah. Ya kan? Tadi kan siapa cakap melimau tadi kan? Kau jangan main-main. Kan? Orang lelaki ni pantang. Kan? Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jinjing. Biar mati di bahang harimau daripada mati digigit anjing. Sidilik lah kan? Jangan dicabar. Sanggup dia mati di bahang harimau, dia mana mati digigit anjing. Mana jangan kita cabar-cabar. Orang perempuan cakap macam tu makna dah terlebih. Tak ada mana dah. Sebab urusan kahwin, jodoh, ajal maut, pertemuan semua di tangan Allah. Nampak ayat memujuk, nampak kan? Dia ada lembut sikit hati perempuan. Kita doa ya tuan. Apa lagi yang paling kuat ni? Kita dengan Allah Ta'ala. Doa lah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ujian seperti ini. Kalau ya pun ya Allah, jangan lebih 2. Contoh. Boleh ke tu? Saya tanya perempuan, boleh? Boleh ke tidak? Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak. Saya dah cuba tuan-tuan ya. Nasib lah tuan-tuan. Orang Melaka ni jangan cuba-cuba. Ulau melengkau tak pagau, kan? Adalah tuan-tuan. Dalam Quran memang bagi tahu, kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Kata, berkahwinlah kamu dengan perempuan di kalangan perempuan yang baik di kalangan kamu. Kan? Hasna wa sulasa wa ruba. Kahwin dalam Quran tu sebut, dalam Quran perempuan berkahwinlah kamu perempuan yang baik itu di kalangan kamu tu. Masna wa sulasa wa ruba. Dalam Quran tu sebut kahwin 2, 3 atau 4. 2 sebut dulu. Faham? Tapi ayat hujung tu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau rasa takut-takut tak mampu berlaku adil, cukuplah seorang. Quran dah beritahu. Kan? Dengan seorang pun tak adil macam mana? Kan? Iyon, spenda pun bini beli macam mana? Yang laki ni pula perangai selagi tak bergaru-garu kat bawah seluar tu tak ada, tukar spenda tu. Tukarlah bang. Dah macam-macam. Sampai berbusut dalam tu ada sambut tu. Tukarlah bang. Kadang-kadang bini cari duit sendiri. Ada lelaki macam tu tak tanggungjawab. Ada. Jago tuan-tuan. Orang lelaki yang hati-hati. Saya tengok masalah rumah tangga yang paling besar sekali nafkah. Ambil ringan.
nafkah. Orang lelaki kalau gagal menyempurnakan nafkah untuk isteri, kemudian isteri tak redha, berhutang. Ya baik. Jadi tak terdaya, tak mampu, baik cara tak mampu. Dia tak dapat bagi nafkah kat bini, belanjakan kawan hari-hari. Tak mampu bagi nafkah kat bini, mancing kerja jauh baik. Orang cakap, pergi dengan kawan-kawan lepak, jap pergi Thailand. Right, bukan main ni, jadinya bawa motor. Nafkah bini tak lepas. Contohlah, orang Melaka tak macam tu. Orang Melimau lah. Melimau Utara tak. Betul, kena jaga. Selama ni orang perempuan kadang-kadang walaupun tak cukup sikit-sikit tu dia tak kisahlah. Asalkan jaga dia. Jangan buat perangai. Betul tak perempuan? Kalau nafkah jaga, semua cukup, kau nak mana, tak apa, betul tak? Tak juga, tak lepas lah. Cuba kan. 3 kali cuba tu tak tahu. Korek benteng ke? Iya tuan-tuan. Buat kan. Itulah cerita. Jaga nafkah. Banyak. Dan orang perempuan selalu bising pasal nafkah. Tapi ada satu nafkah tu orang perempuan ambil ingat. Nafkah suami punya keinginan. Kadang-kadang makin tua makin diabaikan. Memakak orang tua gitu kan. Jangan main-main tau. Orang perempuan. Orang lelaki banyak aduan selpek. Orang lelaki nak tu macam minta sedekah. Merayu-rayu. Tolonglah. Kita galak tapi benda ni hakikat. Tengah-tengah malam kan dah jadi lembaga dia. Iya, wahala rumah ni ke masjid hari-hari. Zikir dia tinggal. Contoh tak letok kepala orang telokok ni. Doa. Laki minta bagilah. Tahu muka laki tu pergi masjid ini muka. Kenapa? 3 bulan dah. Saya cakap tak direct tapi faham kan? Jangan dibiar-biar. Jangan dibiar-biar. Dapat orang ketiga, yang main. I sanggup jaga you. Walau apa keadaannya. Apa kau tahu masa tu? Ni dah ada komen marah. Ya. Kalau perempuan jangan ambil dengan tu ya. Kerana orang lelaki sampai buat permohonan adalah dimaklumkan. Saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Memohon pihak puan agar mempertimbangkan slot bersamamu pada malam ini. Mulai jam 9 hingga sebelum tengah malam. Jawapan segera daripada pihak puan sangat kami hargai. Jika tidak, dia boleh mendatangkan malapetaka huru-hara dan juga kekacauan dalam jiwa ini. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wah, ajar betul. Jawab lulus. Bayangkan kalau orang perempuan menolak keinginan suami, maka suami kecewa, malaikat akan melaknat dia sampai ke pagi, bermalam ke pagi. Kalau setuju macam mana dia lambung-lambung perempuan tu pahala Iya. Jadi jangan tunggu lelaki minta, kita bagi. Lepas makan malam ni jam. Tanya. Iyalah, jangan sampai lelaki tu tanya. Boleh tak? Boleh apa? Mak garang nak bini. Parah betul. Ya. Channel apa situ tajuk tu tadi kan? Wahal tajuk lain, fitnah milenium ni kan.
Ujian itu ujiannya, ujian dan dugaan, ya. Kemudian kalau kita tengok mencetuskan perpecahan dan perbalahan, kalau kita tengok fitnah, betul. Kalau kita yang paling tak seronok kan, tahap kita berpolitik, contoh di Malaysia ni, terlampau banyak unsur-unsur ni, fitnah. Siapa yang lebih meyakinkan dia akan lebih berjaya. Nampak tak? Dengan disokong, dengan ini, dengan fakta ni, wahal kita pun tak tahu tak mana datang yang bodoh tu. Itu yang sayang tu. Kalau kita tengok di kebanyakan negara-negara maju, mereka lebih cenderung menceritakan apa yang sesuatu pihak ni nak buat kalau dia meminta. Dia cadang nak buat itu, dia cadang nak buat ini, dia cadang nak buat ini. Orang ni pula cadang nak buat ini. Kemudian dia berhujah. Kan? Berhujah berdepan. Orang ni cakap macam ni, dia cakap macam ni, cakap macam ni. Akhirnya, pemilihan kita pun pilih berdasarkan siapa yang lebih baik. Bukannya nak tengok siapa lagi kurang teruk itu kan. Itulah masalah. Ya? Kan? Mencetuskan perpecahan dan perbalahan, sewajarnya diingatkan bahawa fitnah yang disebarkan boleh saja merosakkan satu masyarakat dan bangsa, kerana akan tercetus pergaduhan, pertengkaran, perbalahan, perasaan tidak puas hati dan perpecahan dalam satu masyarakat dan bangsa akan terjadi. Lantaran itu, perasaan saling menghormati dan nilai persaudaraan akan terhakis disebabkan oleh fitnah. Itu sebab dah habis pilihan raya ni tuan-tuan, cukup. Tak usah gaduh nak. Senyap. Jangan lagi buka cerita apa perasaan kau lepas dah kalah. Jangan tanya macam tu. Itu cari pasal apa? Kawan tu bernero pun tak turun lagi daripada dia punya pintu masuk rumah dia. Jadi kita berdamai. Cukup-cukup lah tu. Cukup-cukup lah tu. Dekat parlimen tu, dekat Dewan Undangan Negeri tu, dia orang elok, tapuk tampar, minum sesama tuan-tuan. Tak ada salah pun, kita ni lebih salah kan. Jadi tolong jaga-jaga. Yang ketiga, merugikan masyarakat dan negara. Fitnah boleh mempengaruhi dan memberi kesan negatif dari berbagai sudut sama ada fizikal, psikologi, harta benda dan keluarga. Masyarakat disibukkan dengan malayan berita-berita fitnah yang tidak berasas, hingga urusan membangunkan negara dan agama akan tergendala dan terabai. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin, dalam tempoh beberapa tahun ini, ada pihak tertentu menzikirkan, menyebutkan selalu, memburukkan imej seseorang. Contoh, saya tak cakap siapa-siapa tau. Contohlah, dia tak sedar bila dia cakap orang ni macam ni, orang ni macam ni, rupanya imej tu pada negara. Kan? Patut benda tu dah sudah lah. Kau rasa dia salah, dah cukup, okey. Dah, jangan disensasikan, cukup ambil tindakan, bawa ke mahkamah. Contoh, ini hari-hari cerita. Akhirnya indeks persepsi rasuah negara kita jatuh, pelaburan asing kita terjejas, malahan pelaburan asing kita lagi teruk daripada Indonesia dan Vietnam. Apa sebab? Puncanya sebab tadi penyebaran berita-berita ni tadi. Sedangkan betul salah pun belum tentu arah hujung pangkal kan. Itu sebab. Maka kesan negatif boleh merosakkan individu, masyarakat dan negara. Dan itu sebab orang cakap fitnah tu lagi dahsyat pada membunuh. Sebab apa? Kalau bunuh mati tahu. Fitnah ni dia macam kena semboleh tuan, tapi tak semboleh habis. Luka dalam lah tu, dia parah lah limau. Dia parah limau, tabur garam. Macam tu lah kira itulah beza fitnah dengan mati kena bunuh ni. Itu sebab sakit kan. Sewajarnya sebagai orang Islam, kita perlu lebih berhati-hati dengan apa yang kita tuturkan, dengan apa yang kita tulis. Kerana pandangan ulama menisbahkan apa yang kita tulis itu sebagai apa yang kita cakap. Malahan kadang-kadang kita cakap tak masuk dalam media sosial, dia sekadar hearsay, dengar. Tapi kadang-kadang apa kita cakap divideokan, kemudian disebarkan pula dalam posting-posting, menyebabkan dia kekal dan terus menerus. Walaupun benda itu dah berlalu, katalah lepas 10 tahun orang terjumpa posting yang sama, kita dah dalam kubur ni, terlupa nak delete yang itu.
tersebar lagi, terulang lagi cerita, terulang lagi. Maka mengalir itu yang kata, sekejapan saja tanpa sedar kita menjadi jutawan dosa. Berapa orang share, orang copy, orang share, orang repost pula dan sebagainya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, seorang yang menuturkan satu perkataan yang diredai oleh Allah SWT dengan menyangka ia remeh, namun di sisi Allah yang satu yang amat diredainya, nescaya Allah akan mengangkat darjatnya dalam syurga. Manakala seorang lain menuturkan perkara yang disangkanya remeh, namun menimbulkan kemurkaan Allah, nescaya Allah SWT akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cakap benda simple kan? Kita menguruskan hati dan perasaan orang lain, kan? Dan benda itu tidak diredai oleh Allah, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Seterusnya Nabi SAW menggambarkan kemurkaan Allah terhadap pembawa fitnah seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud, dan orang yang paling dimurkai Allah ialah orang yang pergi membawa fitnah, memecah belahkan antara persaudaraan, dan mencaci orang yang tidak bersalah terhadap kesalahan yang tidak dilakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hati-hati. Kita jadi suka pula tengok adik-beradik orang tu bergaduh. Itu sebabnya, contoh. Jiran sebelah rumah, kita nampak, kan, lelaki ni bawa perempuan tak siapa tak bawa balik tapi kita ni sangka baik, kali pertama sangka baik. Agak saudara baru rapat dia ni, makcik dia kan, lawa pula nampak contoh. Tapi kita sabar dulu. Tiba-tiba hari kedua, selang 2-3 hari, isteri si Polan yang jiran kita tadi datang jumpa kita. Saya nak tanyalah Kak, ada tak nampak suami saya bawa balik perempuan lain kat rumah ni? Ni soalan cepumas nak tanya. Apakah jawapan anda? Kita memang nampak, tapi kita faham tak sifat soalan tu? Kalau aku jawab ni bergaduh ada lelaki bini, kan? Tapi kita cakap apa? Maka untuk kali pertama, saya tak perasan pula. Kalau ada besok saya beritahu. Tapi pada masa panggil lelaki orang. Sekejap bang, saya tu bini abang tanya saya, abang ada buat perempuan lain tak? Tapi saya tak nak timbul hal, saya cakap saya tak nampak. Tapi saya nak beritahu abang, sekali lagi saya nampak, saya beritahu. Macam tu. Sekali je. Faham? Kak, ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain? Itulah. Saya ni bukan nak sibuk. Memang saya nampak, kan? Jangan kita tak pasti tadi tu. Betul ke tak tu perempuannya? Betul tak, kan? Tapi kalau kita jawab, confirm. Lawak perang rambut rumah cerita kan, siap detail. Hati-hati. Tapi kenapa sangat lagi tu? Supaya kita mencegah kepada perpecahan gitu. Bukan kita nak subahat, tak ada. Itu sebab kita panggil suami tu. Bang, itu abang bawa perempuan mana? Bini abang dah tanya saya, tapi saya kata saya tak nampak. Sebab saya fikir saya nak jaga rumah tangga abang. Tapi lain kali saya tak jamin bang. Sekali lagi dia tanya, saya akan jawab. Saya nampak. Terima kasih lah, terima kasih lah, saya minta maaf. Bukan minta maaf saya, jaga rumah tu elok. Macam tu. Kita dengar orang ni kutuk dia macam ni. Orang ni pun tanya, ada tak kau dengar dia cakap pasal aku? Kita dengar tu. Kita dengar kat kedai tu betul-betul. Dia cakap, adalah aku dengar. Teruk sangat dia kutuk aku. Hush, kalau aku memang aku tak tahan Tak, kita tu cakap, tak adalah pula, tak perasan. Sebab kita nak mengelakkan perpecahan dan perbalahan. Ya? Iya tuan-tuan. Janganlah orang kutuk-kutuk tu kita sebar panjang pula jadi batu api. Ya? Jangan. Kemudian selanjutnya,
Nabi SAW juga memberi amaran bermaksud sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh jarak antara timur dan barat. Hadis surat Al-Bukhari. Bayangkan. Jadi kita sebagai umat Islam bertanggungjawab untuk membasmi dan membantras segala bentuk fitnah yang membawa perpecahan dan kerosakan sekaligus membawa kepada kelemahan dan kehancuran masyarakat Islam. Satu lagi bila disebutkan tentang fitnah ini adalah tentang apa? Ujian dan dugaan fitnah akhir zaman. Maka sabda Rasulullah SAW akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar, dan diberi amanah kepada pengkhianat, dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah ini? Maka baginda menjawab, orang yang bodoh lagi fasik diberikan mengurus perkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang tidak ada keahlian dalam bidang tertentu diberi tanggungjawab untuk jaga perkara yang bukan ahli. Faham tak? Contohlah bagi menteri kewangan orang yang tak pandai kikiro, contohlah kira. Atau bagi bendahari masjid orang yang memang bangang matematik, nombor pun tak warna, cuma contohlah, tak ada lah macam tu. Tapi maksudnya tu orang yang bodoh diberikan menjaga urusan-urusan umum. Maka daripada hadis ini, apakah ciri-cirinya? Pertama, pendusta dipercayai. Pendusta tu lebih dipercayai. Orang lebih percaya pada pendusta, apatah lagi dia berjaya menguasai media sosial dengan sangat baik, dengan ini, dengan paparannya, dengan view dia, dengan komen yang banyak menyebabkan orang lebih yakin dengan dia. Kan? Kedua, orang yang jujur didustakan. Maka macam-macam lah disebarkan, diburuk-burukkan orang yang jujur ini, kan? Sedangkan orang jujur ni pula bukan jenis yang nak membalas, nak membela diri sangat. Pada dia, serahlah pada Allah Ta'ala. Lagi sadap orang bagi dia, kan? Itu biasa. Kemudian pada hari ini kita tengok tak suka untuk menolakkan fitnah. Dalam masa satu saat saja semuanya boleh tersebar. Kemudian ketiga, amanah diberikan kepada mereka yang khianat. Memang banyak, tuan-tuan, kan? Bagi kepada orang yang tidak sepatutnya. Mereka bukan memikul amanah itu untuk membela bangsa, tapi sebaliknya membiarkan masyarakat terbeban, terkesan dan juga hancur disebalik oleh amanah yang diberikan kepada pengkhianat ini. Kemudian orang yang jujur itu dikhianati. Sedaya upaya usaha dilakukan untuk mengkhianati orang yang jujur, semua demi memastikan orang yang jujur tidak akan mendapat tempat yang sewajarnya. Kemudian orang yang bodoh menguruskan perkara-perkara yang umum. Bagi orang yang ada mata hati yang jernih, sudah pasti dapat melihat betapa ramainya orang-orang yang bodoh yang bukan ahlinya mula bercakap hal yang bukan menjadi kepakarannya. Termasuk juga komen-komen kat media sosial tu. Dia bukan ahli bidang tu, dia yang komen, dia yang balun macam-macam. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz tu kan cakap kan, Samsul Debat ni saudara, bukan ustaz. Nampak orang lain tu komen-komen, bila saya tengok video tu saya pun baca, okey, kan? Dia ilmu tinggi, komen bawah tu tak boleh pakai dia ni, tak usah ambil kita ni susah. Tiba-tiba yang bawah tu konon lagi pandai daripada yang bercakap, susah lah, kan? Itu yang dia sebut tu. Belajar semakin mudah, belajar kat media sosial. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Itu yang berlaku pada hari ini. Belajar makin tinggi, adab makin rendah. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal.
Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati langsung tak ada. Kan? Itulah dia tu kan. Itu sebabnya Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kan? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kadang-kadang tu ada ramai hari ni kan, dari segi adab tak ada. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Kan? Itu sebab kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, kan, bahasa Melayu banyak meminjam kalimah-kalimah daripada bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan dalam bahasa Melayu tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika dibandingkan dengan bahasa Arab, sekalipun kalimahnya kedengaran sama. Termasuklah dalam membicarakan soal fitnah. Kan? Bagi orang Melayu, perkataan fitnah itu membawa maksud sebatas tuduhan-tuduhan palsu yang tak semestinya betul. Dan ada pun dalam bahasa Arab, fitnah ni membawa maksud jauh yang lebih luas. Kalau difahami melalui konteks Al-Quran dan Hadis, kita akan fahami bahawa fitnah itu adalah merupakan segala bentuk ujian yang menguji jati diri agama umat Islam. Itu sebenarnya ujian akhir zaman, semua adalah fitnah. Oh, ini zaman fitnah ni. Itu maksudnya tu. Ujian, dugaan macam-macam. Kan? Yang kita tadi yang cerita masa semakin pantas, itu ujian tu. Sekarang ni bumi Arab dah mula menghijau. Padang pasir tu dah tumbuh rumput. Memang hijau, elok. Wahal dulu tanah tandus dan gersang. Macam mana tu? Tu salah satu tanda-tanda. Tanda-tanda akhir zaman. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Masa makin copek. Tu belum cerita. Lelaki makin kurang. Dahlah kurang, sibuk pula dah jadi perempuan. Morning betul. Dah elok-elok senapang nak tukar. Dah senapang tu senapang lah. Tak faham dah senapang. Jadi itu sebabnya berkenaan dengan gejala fitnah, Nabi berpesan, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 105. Dan Nabi menjawab dengan hadis yang panjang, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sehinggalah kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Satu orang akan merasa terpesona dengan pandangan masing-masing. Maka pada ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Maknanya kita mulakan dengan dakwah ni sebagai benteng umat Islam. Itu sebab banyak datang majlis ilmu, datang kuliah. Saya baru ni adalah satu bapa mentua ni mengganggu rumah tangga suami isteri ni, anak dengan menantu dia, sampaikan bercerai. Dan benda tu diceritakan semula. Bayangkan mak ayah ni, dia duduk sekali menghasut dia. Bapak mentua ni sampai cakap dekat anak perempuan dia tu, laki tu bukan tak tanggungjawab, bawa kerja, elok, bagi nafkah ikut kemampuan, balik rumah bawa lauk, siap siang supaya bini senang tinggal nak masak ya. Duit belanja bagi 100-200, tapi kalau tak cukup dia bagi, kalau minta dia bagi. Barang dapur siap beli, duit rumah tolak gaji bayar. Kereta nama isteri pun dia bayar. Dia pergi kerja naik motor. Bini itu yang tak bekerja, yang melah-melah tu naik kereta. Macam tu. Sampai yang paling mengejutkan, nak tunjukkan orang tu bila tahap tak ada ilmu tu, pergi masjid
pergi semayang, balik. Kuliah-kuliah tak pernah dongang. Apa dia cakap? Ayah harap bona, cakap ke anak perempuan. Sebelum ayah melelapkan mata ni, nak bona tengok kau bercerai. Bayang. Bangang tak bangang? Buat betul. Betul. Masih tak ada dah topik lain. Ini cerita betul. Banyaklah lagi kau nak cerita kan. Ya, jadi dia tak berpegang agama, ilmu tak ada. Itu sebabnya bermula dengan dakwah sebagai benteng iman umat Islam. Kedua, dalam keadaan serba rosak ini, Nabi suruh agar pandai memilih lingkungan yang baik, bercampur dengan orang-orang yang baik pada zaman ini. Berkawan dengan orang yang baik, join grup kuliah duha muslimat. Yang lelaki join sembahyang jemaah, join dengan geng-geng masjid. Sekarang orang panggil aku geng masjid, tak nak lah. Itu lagi baik daripada geng-geng kelabing. Kan? Dia lah mempertahankan. Pergi kelab malam tak semestinya tak baik, brother. Ayat tu. Memang betul. Kalau pergi masjid pun belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Pergi kelab malam memang belum tentu tak baik, tapi ada harapan jadi tak baik. Pergi masjid, tahu-tahu pun di penghujung tu bila imam baca doa, imam doa untuk semua. Kan? Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Semua orang masuk. Yang tak datang tu pun dapat sini. Tak pernah lah doa, imam doa, ya Allah, sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang tak datang tu imam puihlah, tak pernah lah dah. Kan? Itu dah. Pergi kelab malam memang betul belum tentu tak baik, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi kita dengar orang pergi ke kelab malam, tiba-tiba, berhenti semua, diam, azan. Isyak dulu, tak ada. Salah nak bohong kan. Kan? Ketika itu tuan-tuan, ketika zaman fitnah ini, kejahilan itu kadang-kadang dibanggakan. Bangga dia tunjuk kejahilan itu. Pakai seluar koci yang singkat, pakai boot tinggi. Itu koci kotak, kalau nak pancing memang tak sampai buka zip tu. Dengan rambut botak tu kan. Dia bangga tu, tunjuk keadaan dia gitu. Siapa dia ikut tu? Contoh kan. Bayangkan, budak perempuan bertudung, ya? Pergi majlis buat satu nyalakan lilin banyak-banyak kerana meratapi kematian seorang artis Korea yang mati bunuh diri. Dia perempuan bertudung, universiti agama. Bayangkan, kejahilan itu dibanggakan. Lepas itu mufti pada ketika itu tegur, tak boleh buat macam ni. Apa responnya? Dia tahu apa? Dah bangang lah kan. Tapi bangga lah dengan kebanggangan nanti itulah kan. Itulah tuan-tuan. Iya tuan-tuan. Ya dah tontu tak tontu arah. Jantan betina kan. Berbanggalah dengan keadaan dia tu. Ramai lah follower tu. Kan? Aduh. Saya cakap tu. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Mangang bojo tu. Kalau orang tu perempuan botol, dia tak cakap macam tu. Betul tak? Maka Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat sukar, ibarat menggenggam bara api. Bukan senang zaman ni. Macam genggam bara api, macam mana tu? Panih kan? Genggam lah, susah ni. Tapi kau nak genggam. Jadi kunci dia adalah sabar. Dan begitu juga akhir sekali bagi dia mengkhabarkan janji yang baik. Sesiapa yang tetap bersabar, tetap dengan agama pada zaman fitnah ini, maka amalannya akan digandakan seumpama 50 orang yang membuat perkara yang sama.
Kan terdapat riwayat yang lain, Nabi mengkabarkan keadaan itu bersamaan pada 50 orang para sahabat. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, zaman ini memanglah 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, penuh dengan ujian dan godaan. Jadi bersabarlah banyak-banyak. Nak selamat hidup atas dunia hari ini, pertama kena sabar. Sabar. Yang kedua kena syukur. Syukur banyak-banyak dengan apa yang kita ada. Jangan sibuk dikejarkan dunia yang tak tentu arah hari ini. Yang ketiga, tawakal. Bila berusaha, serahkan pada Allah untuk bagi yang terbaik pada kita. Yang keempat, redha apa juga yang datang pada kita pada hari ini. Redha adalah hikmahnya yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlaslah dalam melaksanakan sesuatu. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan itu. Ya. Cara kaki kejap menunjuk, kejap ni ada mula berbicit-bicit kaki tu kan. Faham benar, insya-Allah. Saya sangat menghormati. Dengan berkorut mukul. Sakit warna ada botih itu contoh kan. Jadi saya faham itu tuan-tuan. Kalau nak mengajar seorang lah mukul tak pasti je. Kau tak tahu nak berhenti kau. Aku dah ponek ni. InsyaAllah tak. Saya faham. Biar ada sikit tak cukup. Banyak tak puas macam tu. Ya? Jadi insyaAllah. Ada banyak lagi saya nak share ni. Ada 5 perkara ni. Banyak lah. Tapi makna ada 5 ceramah lagi lah. Yang kita kena bawa pada tahun ini. Mudah-mudahan ada masa lagi tu bagi insyaAllah. Jadi rasa cukup sekadar itu. Dengan hati-hati. Hati-hati dengan zaman ini. Jangan kita sebarkan perkara-perkara yang tidak pasti. Kemudian banyakkan bersama. Sibuk. Jangan koja apa? Jangan koja bono-bono yang mengapik-apik ni. Okey. Ada soalan lah. Apa perlu kita buat jika fitnah kita terima melalui media massa? Saman lah. Kan kalau kita lah kena kan. Fitnah tu media massa saman. Kan. Lantik peguam. InsyaAllah. Kan. Baru bagi dia soda sikit. Jangan tunggu-tunggu. Kan. Tapi kalau boleh sabar, lagi hebat lah kan. Ingat tak dulu? Dalam satu hadis tu, bayangkan. Zaman Nabi ni sebut. Barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aib dia. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya. Walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ini kan maksud dia. Media sosial. Dia dah duduk rumah tok-tok, tak kacau orang, diam. Keluar fitnah tu, bersebar semua dekat media sosial. Pandangan Ustaz pada golongan yang tak move on setelah ditolak. Posting apa? Posting atau hasut orang lain melalui grup-grup media massa. Setelah ditolak ni saya tak faham ditolak apa. Mungkin pandangan dia ditolak tak diterima, dia masuk pula dalam media massa kan. Mungkin ada lah macam tu. Ada orang tuan-tuan dekat masjid muka bangang macam ni muka. Macam tak bercakap banyak, tapi bila dia menaik, lagi tajam bahasa dia. Kan? Semua tak betul. Tak berguna punya zikir masjid. Duit banyak, program tak ada. Duit kalau ikutkan, minggu pertama kutipan Jumaat begini, minggu kedua begini, totalnya tak kurang 150,000. Tapi ke mana perginya? Ketirisan ini yang kita petikaikan. Program, duit banyak, program tak ada. EJK Masjid menjawab, program banyak, kau yang tak ada. Ini ada satu soalan ni. Apa pandangan Ustaz? Timbul ustazah TikTok dengan fahaman yang kita muskil. Kan? Senang kan tuan-tuan? Delete kena. Jangan follow orang poning-poning berapa. Kan? Tiba-tiba pula
haram bagi bini kau beranak ke hospital tu kalau doktor yang bukan muhrim. Orang sakit nak keluar mana ada budak tu. Tak ada kau doktor yang ni kawan tu dah sakit lah. Mudarat. Bukan semua orang mampu hospital bayar mahal tu. Kan? Bukannya boleh pergi kerja kau dari restoran cari menu doktor yang ada hari ini. Doktor lelaki. Yang ni handsome sikit lah. Boleh pilih. Tapi lah kan. Tapi doktor tu pun kebanyakan semua tu dia berjemaah tu, dia jago tu dengan tutup dengan apa kan. Ya. Abah pun tak berani tengok macam mana. Tinjau dah keluar belum dah. Ada lah. Abah tengok muka bini sabar yang sabar kata kan. Macam tu ya. Jadi dulu lah orang macam ni senang ya diri dia. Dia ramai orang yang 9 ni ramai. Tak cukup 1, 10. Kan orang Poning kalau kita layan, Poning kita sambung kan. Saya rasa ramai orang Baloi. Saya tak sebut nama tadi siapa kan. Saya tak sebut tadi nama. Jadi dulu lah tuan-tuan, layan-layan pun, orang ustaz-ustaz lain pun dah balun dia ni, saya tak payahlah. Saya cuma pernyataan saya sama seperti di atas. Macam tu. Kan? Satu ya, kalau tahu-tahu dia masalahnya orang kita ni pula, dah tahu orang tu paling, dia tengok ke tu. Ish, kenapa dia macam ni? Ha? Tengok lagi. Hari-hari tengok. Kan? Siapa suruh tengok? Kita pun sama pandai kawan tu, faham? Kan? Mak saya kadang tu ayat dia pandi betul kau ni. Pak pandi. Dia panggil saya tu pandi kau. Maknanya kalau kita sama macam orang tu pandi. Kan? Duliklah. Ya. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Bagi kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap dalam jiwa. Tuan-tuan kalau ada masuk nanti tuan-tuan tengok ke luar sana ada satu meja ajaib. Kat sana ada macam-macam barang. Dan ada sambal crispy mengidap. Air tangan Mak Samsul Debat. Sedap waktu. Kalau makan tu mengeletek-meletek nyawa dah sedap macam tu lah. Untuk makluman harga dia dulu RM15. Hari ni Alhamdulillah masih RM15. Macam tu lah. Siapa nak pergi umrah, elok bawa. Saya sambal mak saya tu saya bawa 6 bokeh. Cukup. Mana tak pergi sarapan. Kono lah hotel cantik, sarapan pagi nasi telur sosis. Tu tiap-tiap pagi tu. Asyik baik ada sambal. Bawa lah tuan-tuan. Yang kedua, susu kambing al-amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, faham. Lambe. Susu kambing campur kurma, campur madu. Madu lebah lah, bukan madu yang diri, madu lebah. Susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Belimau Utara. Dia pakai kambing daripada, tak ada, bukan kambing Malaysia, kambing daripada Holland Belanda, baik untuk GERD, gastrik, pedih ulu hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, mana dah mulus main kat kursi tu amalkan, insyaAllah copet baik. Kemudian dia baik untuk orang yang eczema, gatal-gatal kulit, alergik, jangan mandi tau, minum. Dan dia baik untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Hari ni dia offer tu, siapa beli 1 45, siapa beli 2 90. Beli 1 45, beli 2 80. Kalau tak bawa duit pun tak apa, boleh transfer, boleh QRP, tak ada masalah. Kalau ada yang, Ustaz balik kan transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kan sampai rumah akan hilang ingatan. Baik macam mana redha tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh baik dari Allah SWT. Kurang itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.